Apakah sebenarnya tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah terhadap Al-Quran? Tidak lain dan tidak bukan, pertama-tama sekali ialah kita tidak boleh hanya mengatakan kita beriman, percaya bahawa Al-Quran itu kalamullah. Itu sudah mesti, kerana kita seorang yang percaya kepada Allah SWT. Yang paling penting ialah kita mesti menghayati perintah yang pertama Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, iaitu perintah membaca. Perintah membaca ni bukan hanya diulang sekali, tapi 2 kali diulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kalau anda fikirkan di sini, kenapa diulang-ulang sampai 2-3 kali? Tentunya ada kepentingan dan keutamaan yang perlu kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan agamanya dan Al-Quran. Iaitu kita mesti menyahut seruan Allah SWT untuk membaca Al-Quran. Maka apabila seseorang itu tidak mampu atau belum mampu membaca Al-Quran, perlulah dia mencari guru, mencari tempat pengajian untuk belajar membaca Al-Quran. Selain daripada itu, apabila seseorang itu sudah lancar, fasih, mahir membaca Quran, dia tidak berhenti di situ. Dia mesti cuba menghafal dengan sebaik mungkin. Sebagaimana dia membaca dengan lancar, fasih dan mahir, begitu jugalah dia mesti menghafal dengan lancar, fasih dan mahir. Kemudian, antara tanggungjawabnya setelah kita membaca dan menghafal adalah memahami setiap ayat yang kita baca. Dan ini adalah satu proses yang lama, mungkin sepanjang hayat kita. Kerana pengetahuan kita tentang bahasa Arab, tentang macam-macam ilmu yang terdapat dalam Al-Quran itu kurang dapat kita fahami. Maka pengajian Al-Quran ini tidak terhenti apabila kita sudah dewasa, sudah tua dan sebagainya, tapi tidak terhenti di situ, malah dia itu berterusan sampailah ke akhir hayat kita. Setelah kita memahami, tentunya memahami Al-Quran tidak akan lengkap kalau tidak diamalkan. Seperti pokok kalau tidak ada buahnya, dan buah itu tidak juga dapat dirasai kemanisannya, maka kita tidak akan merasakan kenikmatannya. Begitu juga Al-Quran ini. Apabila seseorang lancar baca, fasih baca, mahir baca, begitu juga dengan hafalan dan pemahaman, tapi perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ditaati, maka ia akan menjadi sia-sia, malah dia akan menjadi suatu yang akan memomokkan kita di hari akhirat. Na'udzubillah. Maka Al-Quran ini perlu dibaca, perlu dihafal, perlu difahami, perlu diamalkan, perlu dihayati, dan perlu dibangun supaya masyarakat Islam umumnya di seluruh dunia dapat meraih kenikmatan, keselesaan dan kesejahteraan dalam hidup sebagai seorang Muslim dan Muslimah di bawah naungan rahmat dan hidayah Allah Taala. Kerana kita tahu antara kesan daripada seseorang membaca Al-Quran, menghafal, mengamalkan ialah Allah memberikan dia ketenangan dalam kehidupan ini dan menjadi seorang yang dapat menyampaikan agama Allah dengan ikhlas, dengan kalau kita gunakan saat dewasa ini dengan rela hati, begitu menjiwai, walaupun tidak ada balasan pujian daripada manusia, tapi kerana Allah sahaja. Kerana
semua tentang Al-Quran itu menjurus kepada negeri akhirat. Jadi kita mesti sematkan dalam jiwa kita bahawa membaca Quran, belajar tentang Al-Quran itu adalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat.